Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid tahun 6 SKPI 2 Sekolah Amanah Malaysia? InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama belajar bersama dengan Cikgu Amril mata pelajaran sejarah untuk topik negara Malaysia unit 1 lahirnya sebuah cinta. Negara Malaysia telah dibentuk pada 16 September 1963. Gagasan pembentukan Malaysia telah dinyatakan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj semasa beliau berucap dalam satu majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Singapura pada 27 Mei 1961. Pembentukan sebuah negara baru yang bernama Malaysia ini dilihat perlu dan adalah disebabkan oleh beberapa sebab. Sebab yang pertama boleh dilihat dalam aspek untuk menjamin keselamatan negara. Pada masa itu, ancaman komunis adalah merupakan suatu ancaman yang serius di rantau Asia Tenggara. Singapura dan Sarawak telah menghadapi ancaman komunis ini. Pihak komunis telah berusaha untuk menjadikan Sarawak sebagai sebuah negara komunis bagi menyebarkan pengaruhnya. Pada masa yang sama, Persekutuan Tanah Melayu telah mempunyai pengalaman dalam menghadapi ancaman komunis ini. Oleh itu, dengan pembentukan Malaysia, ancaman daripada komunis ini akan dapat diatasi dan seterusnya menjamin keselamatan negara. Sebab kedua dalam pembentukan Malaysia ini dapat dilihat dalam aspek untuk memajukan sosioekonomi. Dengan pembentukan Malaysia akan dapat meningkatkan permintaan pasaran barangan tempatan yang seterusnya akan dapat menarik minat pelabur luar yang akan melabur di Malaysia dan dapat memajukan taraf hidup rakyatnya. Sebab ketiga pula dapat dilihat dari aspek untuk mencapai keseimbangan kaum, di mana melalui pembentukan Malaysia dan penyertaan Singapura, Sabah dan Sarawak, keseimbangan kaum di Malaysia akan dapat dilihat dengan lebih baik lagi dan ini seterusnya akan mampu memajukan negara di masa-masa akan datang. Bagi merealisasikan usaha untuk pembentukan Malaysia, beberapa langkah telah diambil, antaranya iaitu melalui permuafakatan perundingan dan proses perundangan, di mana pembentukan Malaysia ini bermula melalui pengumuman yang dibuat oleh Tunku Abdul Rahman pada Mei 1961 berkenaan dengan gagasan pembentukan Malaysia. Kemudian diikuti pada Julai 1961 di mana satu jawatan kuasa perundingan perpaduan Malaysia iaitu JPPM telah ditubuhkan bagi memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia. Pada Januari 1962, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah bersetuju untuk menubuhkan Suruhanjaya Kobol, di mana Suruhanjaya Kobol ini ditubuhkan bertujuan untuk menilai reaksi penduduk-penduduk bagi negeri-negeri yang terlibat tentang penubuhan Malaysia. Ahli Suruhanjaya tersebut terdiri daripada Lord Kobol, Sir Anthony Abel, Sir David Wetteston, Tan Sri Wong Pau Ni dan Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Pada September 1962 pula, di Singapura, satu referendum telah diadakan bertujuan untuk menilai pendapat penduduk Singapura berkaitan dengan penyertaan ke dalam Malaysia. Suruhanjaya Kobol telah memberikan laporannya berkaitan dengan cadangan penubuhan Malaysia kepada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British pada Julai 1963. Hasil dapatan daripada penilaian Suruhanjaya Kobol, persetujuan dicapai untuk menubuhkan Malaysia. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani oleh wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara iaitu Sabah dan juga Singapura.
Namun begitu, pada Ogos 1963, pembentukan Malaysia ini telah mendapat tentangan daripada negara jiran iaitu Indonesia dan Filipina. Namun begitu, hasil usaha dan perundingan yang diadakan ketiga-tiga negara pada ketika itu iaitu Malaysia, Indonesia dan Filipina telah bersetuju untuk mencari penyelesaian melalui bantuan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB. Kemudian, wakil daripada PBB telah datang untuk membuat peninjauan kepada pandangan penduduk Sabah dan Sarawak serta Borneo Utara mengenai pembentukan Malaysia. Dan hasil daripada tinjauan ini menunjukkan majoriti penduduk Sarawak dan juga Borneo Utara menerima idea pembentukan Malaysia. Dengan itu, secara rasminya pada 16 September 1963, Malaysia telah diisytiharkan. Pembentukan Malaysia ini telah berjaya dilaksanakan setelah melalui pelbagai proses rundingan dan turut mendapat perkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jalur pada bendera Malaysia telah ditambah apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan Singapura bergabung menjadi Malaysia. Perlembagaan Malaysia juga telah digubal berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dokumen pemasyhuran Malaysia turut terdapat di dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi dan juga tulisan Rumi. Pemasyhuran Malaysia pada 16 September 1963 telah diadakan secara serentak di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu dan Kuching. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mengisytiharkan pemasyhuran Malaysia di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, diikuti dengan Tun Abdul Razak dan bin Datuk Husin iaitu Timbalan Perdana Menteri yang telah mengisytiharkan pemasyhuran Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah, dan juga Tan Sri Datuk Muhammad Hir bin Johari iaitu Menteri Pertanian dan Koperasi pada masa itu yang telah mengisytiharkan pemasyhuran Malaysia di Padang Sentral, Kuching, Sarawak. Dalam pembentukan Malaysia yang telah diisytiharkan oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1963 ini, negeri-negeri yang bergabung dalamnya telah membentuk Persekutuan Tanah Melayu yang berubah wajah kepada Malaysia. Melalui sumber pemasyhuran Malaysia Arkib Negara, telah dinyatakan bahawa telah dipersetujui bahawa hendaklah disekutukan negeri Sabah, negeri Sarawak dan negeri Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu yang mengandungi negeri Pahang, negeri Terengganu, negeri Kedah, negeri Johor, negeri Sembilan, negeri Kelantan, negeri Selangor, negeri Perak, negeri Perlis, negeri Pulau Pinang dan negeri Melaka, dan bahawa persekutuan itu hendaklah dinamakan Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya berbangga dan berterima kasih dengan tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu yang telah berusaha dan memberi sumbangan terhadap pembentukan negara kita Malaysia. Mari kita lihat tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan negara kita Malaysia. Tokoh yang pertama adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Beliau bertanggungjawab dalam memberi penegasan tentang penubuhan ataupun gagasan pembentukan Malaysia. Beliau telah melawat Sarawak dan Borneo Utara untuk menerangkan matlamat pembentukan Malaysia. Beliau juga telah mengetuai Persekutuan Tanah Melayu dalam upacara menandatangani perjanjian Malaysia di London. Tokoh yang kedua adalah Tun Abdul Razak bin Datuk Husin yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua dan juga Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Antara tugas beliau adalah untuk menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Beliau juga terlibat dalam membincangkan hak dan kepentingan penduduk di Sarawak dan Borneo Utara. Tokoh yang berikutnya adalah Lee Kuan Yew yang merupakan seorang pemimpin utama yang cukup dikenali di Singapura. Beliau telah menyokong pembentukan Malaysia ini dengan hasrat bagi mengatasi ancaman komunis di Singapura. Tokoh yang seterusnya adalah Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Beliau merupakan pegawai kanan kerajaan yang menjadi anggota dalam Suruhanjaya Kobol. Sebagai Ketua Setiausaha Tetap Kementerian Luar, beliau telah diberi tugas untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Tokoh yang seterusnya adalah Tun Datu Mustafa bin Datu Harun yang mengasaskan United Sabah National Organisation ataupun USNO yang telah menyokong akan pembentukan negara Malaysia. Beliau juga menjadi ahli jawatan kuasa perundingan perpaduan Malaysia iaitu JPPM dan beliau adalah merupakan yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama.
Mari kita lihat tokoh seterusnya iaitu Tun Muhammad Fuad Stephen yang merupakan pengasas United National Kadazan Organisation ataupun UNCO, iaitu yang telah menyokong juga pembentukan Malaysia dan dilantik sebagai pengerusi JPPM, dan beliau telah dilantik menjadi Ketua Menteri Sabah yang pertama setelah pembentukan Malaysia. Tokoh berikutnya adalah Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalung Ningkan yang menubuhkan Sarawak National Party atau SNAP, telah menyokong pembentukan Malaysia dan merupakan ahli JPPM. Setelah pembentukan Malaysia, beliau telah dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak. Tun Temenggung Jugah Anak Baring adalah seorang lagi tokoh yang merupakan pemimpin Parti Pesaka Anak Sarawak atau Pesaka. Antara tanggungjawab beliau adalah bagi mendapatkan sokongan penduduk Bumiputera untuk menyokong Sarawak menyertai pembentukan Malaysia. Beliau telah dilantik menjadi Menteri Persekutuan dan Menteri Hal Ehwal Sarawak selepas pembentukan Malaysia. Dan tokoh yang terakhir dalam senarai yang terlibat dalam pembentukan Malaysia ini adalah Tan Sri Datuk Amar Ong Kee Hui. Beliau memainkan peranan penting dalam penubuhan Sarawak United People Party (SUPP). Pada awalnya, parti beliau menolak idea pembentukan Malaysia ini. Namun, demi kepentingan masa depan Sarawak, SUPP telah menyokong penubuhan pembentukan Malaysia. Melalui usaha yang berterusan dan bersungguh-sungguh di kalangan tokoh-tokoh pemimpin negara, hasil daripada permuafakatan di antara mereka, akhirnya penubuhan negara Malaysia telah berjaya direalisasikan. Penubuhan negara Malaysia telah memberi begitu banyak kesan positif. Di antara yang dapat kita lihat adalah melalui demokrasi, di mana demokrasi telah diamarkan dengan begitu baik sehingga ke hari ini. Penubuhan Malaysia sendiri telah dimulakan dengan kaedah dan cara demokrasi, di mana kita dapat lihat referendum yang diadakan di Singapura dan juga penubuhan Suruhanjaya Cobalt untuk menilai dan meninjau dan mendapatkan pandangan-pandangan daripada rakyat adalah merupakan satu usaha dan kaedah demokrasi yang baik. Begitu juga dengan dari segi kebijakan kita merancang strategi untuk mengurangkan ancaman dan pengaruh komunis di negara kita. Dan akhirnya kita dapat lihat juga tentang kewujudan perpaduan kaum yang begitu erat dengan pelbagai kaum dan etnik telah dapat disatukan dalam pembentukan negara Malaysia, dan keunikan ini dapat diteruskan sehingga ke hari ini. Akhirnya, selain daripada tanggal 31 Ogos yang merupakan satu tarikh keramat bagi negara kita, tanggal 16 September juga terus diingati dan telah disambut setiap tahun di negara kita sebagai memperingati hari sambutan untuk Hari Malaysia. Semoga negara kita akan terus maju jaya.